warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak 4 Ibnu Khaldun, apa khabar? Sihat? Saya harap kamu semua dalam keadaan yang sihat, selalu ceria, selalu. Okey? Okey, jadi hari ini Ustazah Huda akan sambung pelajaran kita untuk mata pelajaran Tauhid tahun 4. Jadi Ustazah Huda yang akan mengajar kamu, okey? Okey, jadi tanpa melengahkan masa, kita akan pergi kepada untuk minggu lepas Ustazah dah ajar pengenalan. Okey, kita tengok apa yang kita akan belajar. Jadi minggu ini kita tengok balik isi kandungan. Pelajaran yang pertama terbahagi kepada beberapa unit. Ada 7 unit. Jadi kita akan belajar unit yang pertama, iaitu 1.1 kaunuhu ta'ala qadiran, lawannya kaunuhu ta'ala ajizan. Okey? Okey anak-anak 4 Ibnu Khaldun. Kita tengok buku surat yang seterusnya. Okey, sebelum kita belajar, kita baca doa belajar terlebih dahulu dengan sama-sama dengan Ustazah ya anak-anak. Kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taf'alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga dengan kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa, Allah akan merahmati kelas kita pada hari ini. Okay, anak-anak 4 Ibnu Khaldun, kita tengok mata pelajaran yang pertama, iaitu sifat wajib, mustahil dan harus bagi Allah. Okey, kita akan belajar sifat wajib yang pertama, kedua sifat mustahil dan yang ketiga sifat harus bagi Allah. Jadi apa yang kita akan dapat, apa yang kamu akan dapat, apa yang kamu kena tahu pada akhir pembelajaran nanti adalah kamu mestilah bila kamu dah dengar video-video Ustazah, kamu kena dapat menyatakan pengertian sifat wajib, mustahil, harus bagi Allah. Seterusnya, kamu akan dapat menyebut sifat wajib, mustahil dan harus bagi Allah. Seterusnya, kamu akan dapat tahu apa hukum beriman kepada sifat-sifat wajib, mustahil, harus bagi Allah. Dan last sekali, kamu akan dapat menyatakan kesan mempercayai sifat-sifat wajib, mustahil dan harus bagi Allah. Okey? Okey anak-anak, kita pergi kepada seterusnya. Unit yang pertama, dia ada senaraikan 7 sifat wajib bagi Allah dan lawannya 7 sifat mustahil bagi Allah yang kita kena belajar dan percaya. Okey? Untuk unit 1, untuk kesemua sifat wajib dan mustahil bagi Allah yang kita akan belajar, yang semuanya 7, iaitu 14 lah bila kita campur. Jadi 7 ni dia buat lagu untuk kamu ingat. Okey, macam mana lagu dia? Lagu kalau kamu tahu lagu malaikat, lagu malaikat. Malaikat kan? Jibril, Mikail, Ridwan, Malik. Okey, tapi kita guna lagu tu untuk hafal sifat wajib dan mustahil bagi Allah berserta maksud. Okey, tapi disebabkan terlalu panjang untuk kita nak untuk Ustazah nak buat lagu berserta dengan kaunuhu ta'ala tu, so kita buang kaunuhu ta'ala tu. Okey, kamu gariskan qadiran, kamu gariskan sifat wajib Allah yang seterusnya. Yang belakang tu semua kamu gariskan. Okey, kamu gariskan. Yang ni Ustazah letak anak panah ni, kamu garis bawah dia untuk kita nyanyi sama-sama. Okey. 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 Lepas kamu dah garis dekat bawah perkataan qadiran, ajizan, muridan, karihan semua tu, baru kita boleh lepas tu okey. Lepas tu tak apa, kita slow-slow. Sebenarnya kita akan hafal yang belakang tu dengan berserta maksud. So
Yang pertama, kaunuhu ta'ala qadiran. Apa maksud dia? Kamu kena tulis keadaan Allah yang maha berkuasa. Awak tulis atas qadiran tu berkuasa. Lepas tu atas ajizan tu kamu tulis lemah. Okey. Atas muridan tu yang kedua, sifat wajib Allah yang kedua, muridan tu awak tulis berkehendak. Atas karihan tu, atas perkataan karihanku kamu tulis terpaksa. Seterusnya aliman, atas dia kamu tulis mengetahui. Seterusnya sebelah dia lawan dia kamu tulis tidak mengetahui. Seterusnya hayyan, atas dia kamu tulis hidup. Mayitan kamu tulis mati. Sami'an, atas dia kamu tulis mendengar. Asamma kamu tulis pekak. Basiran kamu tulis melihat. Atas a'ma tu kamu tulis buta. Atas mutakaliman kamu tulis berkata-kata. Dan atas abkama kamu tulis bisu. Okey? Okey anak-anak. Jadi bila kita dah tulis maksud, kita dah gariskan hujung dia, baru kita boleh nyanyi. Okey, kita tulis. Kita padam dulu. Nampak nanti kan? Okey. Bolehlah tulis sikit kan? Okey. Okey, jadi macam mana? Kita nyanyi pertama. Okey. Lagu dia macam ni ya anak-anak. Ikut ustazah. Qadiran berkuasa, ajizan lemah, muridan berkehendak, karihan terpaksa ataupun karihan dipaksa, aliman mengetahui, jahilan tidak, hayyan hidup, mayitan mati, sami'an mendengar, asamma pekak, basiran melihat, a'ma buta, mutakalliman pula berkata-kata, abkama maksudnya bisu. Macam tu. Kamu hafal yang hujung dia berserta maksud. Okey, lagi sekali ya anak-anak, ikut ustazah nyanyi. Qadiran berkuasa, ajizan lemah, muridan berkehendak, karihan dipaksa, aliman mengetahui, jahilan tidak, hayyan hidup, mayitan mati, sami'an mendengar, asamma pekak, basiran melihat, a'ma buta, mutakalliman pula berkata-kata, abkama maksudnya bisu. Jadi itulah ketujuh-tujuh sifat wajib dan mustahil bagi Allah yang kamu semua kena hafal. Okey? Tak apa, setiap kali kita buat kelas, kita akan nyanyi sama-sama. Okey, seterusnya kita pergi kepada mata pelajaran yang pertama. Unit pertama itu unit 1.1, iaitu sifat wajib dan mustahil bagi Allah yang pertama. Okey? Okey anak-anak. Kita tengok. Sebelum tu kita tengok dulu apa maksud kaunuhu ta'ala qadiran. Okey, kaunuhu ta'ala qadiran bererti apa? Keadaan Allah yang berkuasa. Keadaan Allah yang berkuasa. Kita tengok firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 37. Bukti Allah berfirman dalam surah ni, bukti yang Allah itu berkuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbih. Qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayatan walakinna aksarahum la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Maksudnya anak-anak, dan mereka iaitu golongan kafir musyrik berkata, alangkah
Eloknya kalau diturunkan kepada Muhammad satu mukjizat dari Tuhannya. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan mukjizat. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui, yakni balasan yang akan menimpa mereka kalau mereka enggan beriman. Nak ceritanya? Dalam surah Al-An'am ni, orang musyrik ni bertanya, alangkah eloknya lah kalau Allah ni menurunkan mukjizat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun menjawab, sesungguhnya Allah itu maha berkuasa. Yakni Tuhan kita ni maha berkuasa, boleh menurunkan apa-apa mukjizat, boleh menurunkan apa-apa sahaja, boleh melakukan apa sahaja sekiranya Allah itu berkehendak. Jadinya mereka tak tahu pun sebenarnya banyak dah mukjizat yang Allah telah turunkan kepada Nabi kan, kepada Nabi Muhammad, Nabi-Nabi terdahulu. Tapi mungkin mereka je yang tak tahu. Jadi sebenarnya banyak dah bukti-bukti kekuasaan Allah ni, tapi mungkin diorang yang tak tahu. Dan mereka tak tahu juga apa kesannya kalau kita tak percaya dengan kekuasaan Allah. Okey anak-anak, harap kamu dapat dengar ya suara ustazah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada sifat mustahil Allah. Yang pertama, lawan kepada kaunuhu ta'ala qadiran, iaitu kaunuhu ta'ala ajizan, artinya keadaan Allah yang lemah. Tadi kaunuhu ta'ala qadiran berkuasa, lawannya keadaan Allah Ta'ala yang lemah. Apa firman Allah dalam surah An-Nur ayat 45? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maksudnya kerana sesungguhnya Allah maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Okey anak-anak, jadinya dekat sini tak ada bukti pun yang Allah itu bersifat lemah. Dalam Quran ada firman yang mengatakan Allah ni maha berkuasa. Ada lagi ayat yang menguatkan Allah ni maha berkuasa. Jadi Allah, iaitu Tuhan kita, adalah Tuhan yang sangat berkuasa di atas apa yang ada di atas muka bumi ini. Okey, kita kena percaya yang Allah itu bersifat berkuasa dan tidak sesekali lemah. Okey anak-anak, kita pergi kepada muka surat 4 penerangannya. Okay, kita baca sama-sama dengan Ustazah baca dan awak pun baca juga. Poin yang pertama, Allah amat berkuasa untuk melakukan sesuatu mengikut kehendak dan tidak memerlukan sebarang bantuan. Ya, Tuhan kita ni sangat berkuasa. Allah boleh mencipta apa sahaja, boleh membuat apa sahaja mengikut kehendak Allah dan Allah tidak memerlukan sesiapa untuk membantu. Okey, tapi kita bila kita nak buat sesuatu, kita perlukan bantuan Allah. Sebab kita manusia biasa, kita dicipta oleh Allah dan kita tiada daya dan upaya. Okey, untuk poin yang kedua, tidak ada sesiapa pun yang boleh menghalang apa yang dilakukan oleh Allah. Kalau Allah cakap jadilah, maka akan terjadilah benda tu. Macam kita sekarang ni kan, apa yang kita boleh buat dengan COVID ni? Kalau Allah tak berkehendak, Allah tidak, mungkin ni salah satu peringatan untuk kita kan. Sekiranya Allah ni nak datangkan musibah ni, bila-bila je Allah boleh datangkan. Kita ni tak ada daya upaya pun nak melawannya. Okey. Poin yang ketiga, jika Allah berkeadaan lemah, sudah tentu alam tidak wujud. Sekiranya Tuhan kita ni lemah, Allah ni lemah, alam ni pun takkan wujud. Alam yang sebesar-besar ni, seindah-indah ni takkan wujud kalau Allah tu bersifat lemah. Jadi Allah ni, nampaklah yang Allah ni adalah Tuhan yang maha berkuasa daripada segala apa pun yang ada di bumi, di langit. Okey, poin yang seterusnya, kekuasaan dan kehebatan Allah tidak ada sesiapa pun yang boleh menandinginya. Walaupun sehebat mana pun makhluk tu, jenis mana pun orang tu, tak kisahlah dia orang masjid ke, dia engineer ke, dia saintis ke, tak akan dapat melawan kekuasaan Allah. Kehebatan kita, sehebat mana pun manusia tak akan dapat melawan kehebatan Sang Pencipta. Okay, anak-anak, seterusnya, setiap yang berlaku di dunia ini adalah disebabkan
kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Jadi, apa yang berlaku di atas muka bumi ni adalah dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Dengan izin Allah. Macam contohnya, apapun lah contohnya kita ni berjaya. Kita dapat bangun pagi daripada mati seketika, iaitu tidur kan. Contohnya, saya bagi contoh. Jadi dalam kita tidur kan, tiba-tiba tak siapa kejut kita, tapi kita terbangun untuk solat. Maka Allah lah, dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, kita dapat bangun. Sekiranya Allah tu berkehendak kita mati dalam tidur, kita akan mati dalam tidur, anak-anak. Jadinya betapa hebatnya kekuasaan Allah ni, tak akan dapat ditandingi oleh sesiapa pun. Seterusnya, sesuatu itu boleh berlaku atau tidak hanya dengan ketentuan Allah. Kalau Allah izin, berlaku. Kalau Allah tak izin, takkan berlaku sama sekali. Tapi kita contohlah, kalau kita contohlah kita kan, anak-anak kita naik kereta. Kalau naik kereta, kalau kita bawa laju ke apa, mungkin kita akan berkemungkinan untuk kemalangan. Tapi tengoklah dengan izin Allah kan. Contohnya, orang kata bila masanya macam ajal semua tu kan Allah yang tentukan. Tapi kita kena beringatlah, contohnya naik kereta kan, kita kena hati-hati, kita kena pakai tali pinggang. Barulah keselamatan kita pun terjaga. Tapi kalau kita nak kemalangan, kalau Allah dah izinkan, kita pun akan kemalangan walaupun kita pakai seatbelt. Okay. Seterusnya, anak-anak, orang Islam wajib meyakini kekuasaan Allah. Kita kena yakin yang Allah itu maha berkuasa dan tiada apa pun makhluk di atas muka bumi ini dapat menandingi kekuasaan Allah. Jadi wajiblah kita beriman kepada sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Kita kena percaya. Okey. Okey, anak-anak, itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam kelas yang seterusnya untuk unit yang kedua, untuk sifat wajib dan mustahil Allah yang kedua. Okey, Assalamualaikum.